11,000 penduduk terjejas banjir di Pahang. Jangan tular maklumat tidak sahih berkaitan banjir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah 4 Januari 2021. Anda bersama saya Syuhaida Arifin. Seperti biasa kami akan terus membawa kepada anda kemas kini berita seluruh negara. Baik, 3 negeri akan berlintas langsung yang akan dimulakan dengan Sabah bersama Konstantin Pahlawan. Bomba kenal pasti punca kebakaran yang memusnahkan 7 rumah dan sebuah kedai di Kampung Tebobon, Kota Kinabalu awal pagi tadi. Sementara itu menanti di Sarawak, Bu Mawain, di mana akan berkongsi kerajaan negeri menafikan kluster Stutong dikaitkan dengan pasar Stutong malah menggesa tidak mempolitikkan kluster Madur. Dan akhir sekali kita akan bersama Muhammad Azidi Abdullah di Kelantan, di mana antara tumpuannya mengenai fenomena air pasang besar yang meresahkan penduduk kampung Pulau Kundur, Pengkalan Cepa. Selama sejam, terus setia bersama Berita Wilayah. Hilang sejak 2 hari lalu, seorang pemuda ditemui lemas selepas hanyut di bawah arus banjir bersama kereta dipandunya di Kampung Nyior, Kluang, Johor. Mangsa Ikmal Hakimi Mahasan dilaporkan hilang ketika dalam perjalanan dari Taman Suria ke Kampung Bentong Sabtu lalu. Kereta mangsa dijumpai dalam parit sedalam 4 meter pagi tadi. Mangsa yang berusia 20 tahun didapati tiada dalam kereta berkenaan. Komando operasi daripada Balai Bomba dan Penyelamat Kluang, penolong kanan penguasa bomba Akop Sidik berkata, mayat dijumpai pada jarak 51 meter daripada lokasi kereta mangsa dijumpai. Kaki tangan pejabat hutan daerah Jerantut menjadi korban pertama banjir yang melanda Pahang sejak Sabtu lalu. Mangsa Zulkarnain Hitam, 58 tahun, ditemui lemas selepas dihanyutkan arus deras ketika cuba menyeberangi laluan yang dinaiki air di Sungai Puas dekat Kampung Gintong Tebing Tinggi bersama 3 lagi anaknya lewat malam tadi. Ketua Polis Daerah Jerantut, Superintenden Mazlan Hassan ketika dihubungi berkata, operasi mencari dan menyelamat digerakkan sejurus menerima laporan kira-kira pukul 1 pagi. Sepasukan pegawai dan anggota polis dengan kerjasama pihak bomba serta orang kampung cuba mengesan mangsa dan anaknya yang dilaporkan hilang. Mayat Zulkarnain ditemui kira-kira pukul 2 pagi tadi. 2 daripada anak mangsa berusia 13 dan 15 tahun berjaya ditemui dalam keadaan selamat. Manakala seorang lagi anak mangsa dikenali sebagai Ukai Iskandar berusia 23 tahun yang masih menuntut di Institusi Pengajian Tinggi IPT belum dapat dikesan sehingga petang ini. Ketika kejadian, mangsa bersama anaknya cuba merentasi laluan berkenaan untuk kembali ke kediaman lama mereka selepas kebanyakan laluan biasa digunakan terputus akibat banjir. Operasi mencari dan menyelamat bagi mengesan Ukai Iskandar masih dijalankan. Penduduk terjejas banjir digesa memberi kerjasama dan mematuhi arahan berpindah ke PPS. Ia kerana sebarang keingkaran melambatkan usaha Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM bagi memberi bantuan ke kawasan-kawasan lain. Pengarah JBPM Johor, Datuk Yahya Madis berkata arahan pemindahan bertujuan menjaga keselamatan penduduk kerana keadaan banjir masa kini tidak dapat dijangka. Di kawasan Skudai, baru-baru ni ada juga anggota penduduk yang tidak mahu berpindah
dan mereka beranggapan bahawa selama ni banjir berlaku tidak membahayakan mereka dan mereka masih boleh duduk di rumah-rumah mereka sendiri. Sebenarnya banjir sekarang ni tidak dapat dijangka. Selain itu, pengguna jalan raya dinasihati tidak mengharung banjir di sesebuah jalan bagi mengelakkan sebarang kejadian tidak diingini berlaku. Beliau berkata demikian selepas melakukan tinjauan udara di kawasan-kawasan terlibat banjir sekitar Kluang, Mersing dan Kota Tinggi. Di Pahang, jumlah penduduk terjejas banjir di negeri itu merekodkan peningkatan dengan 3,424 buah keluarga terlibat. Sementara itu, seramai 951 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang menjalankan operasi banjir yang kini melibatkan 9 daerah di Pahang. Pengarahnya Wan Muhammad Zaidi Wan Isa berkata, persiapan tambahan turut dilakukan termasuk mendapatkan bantuan anggota dan logistik daripada negeri jiran seperti Terengganu, Kuala Lumpur dan Perak. Kita ada sebanyak 52 dari segi kekuatan logistik, iaitu terdiri daripada bot 52, lori 19 dan juga kenderaan 4x4 yang akan digunakan untuk menarik bot tersebut, iaitu sebanyak 21. Memandangkan penglibatan ataupun keadaan banjir sekarang ini melibatkan hampir keseluruhan negeri Pahang, daerah negeri Pahang, jadi kita mungkin tidak mampu untuk menanganinya sendiri kerana dia berlaku dalam keadaan yang serentak. Jadi kita juga mendapatkan bantuan daripada Jabatan Bomba di negeri luar, negeri jiran kita. Tambahnya, pihak bomba turut menjalankan pemantauan udara bagi mendapatkan situasi semasa banjir dan menjalankan operasi menyelamat penduduk di kawasan pedalaman. Hujan berterusan lebih 24 jam menyebabkan limpahan air dari Sungai Slim, Lembing, Balun dan Bernam serta ban pecah di Kampung Pasir. Kesemua penduduk terjejas dipindahkan ke PPS sejak malam tadi selepas air naik mendadak sehingga 1 meter. Sekarang ni kita pun tahu di sebelah Terengganu dan Pahang hujan lebat disebabkan oleh monsun timur laut. Daerah Mualim ni adalah bersebelahan Banjaran Titi Wangsa, bersebelahan juga negeri Pahang dan Terengganu, di mana monsun timur laut itu telah sampai ke daerah Mualim dan di Banjaran Titi Wangsa kita telah menerima taburan hujan yang agak tinggi. Beliau berkata demikian ketika meninjau PPS di Pejabat Kemas Slim yang menempatkan 284 penduduk terjejas. Makanan alhamdulillah. Ada je makan. Memang ada makan. Lepas ni kan ada makan lagi ni. Nama Depom dia bagi penempatan tu. Semua cukup lah. Alhamdulillah. Sementara itu, tinjauan RTM Perak di sekitar Kampung Balun mendapati segelintir penduduk mula pulang ke rumah bagi membersihkan kediaman mereka. Makcik dah jadi solat. Terus selamatkan suami makcik tu. Terus selamatkan suami makcik tu ke rumah kan. Itu je dapat selamat. Barang satu pun tak ada. Mula-mula perlahan. Sampai satu masa tu, dalam masa 20 minit tu air tu dah sampai ke paras dada. Terlalu cepat. Memang kita pun tak sempat nak selamatkan barang-barang apa dalam rumah lah. Memang terpaksa kita selamatkan diri je. Itu yang paling penting lah sekarang ni. Air tu mengejut datangnya. Tapi tak tahu macam mana. Memang tak boleh buat apa lah. Nak selamatkan barang-barang semua habis. Macam saya tinggal ini, dia tinggal lagi. Petang semalam dah siap kan. Pada pukul 5 lebih tu memang dah siap masak kuah kari, kuah laksa, semua dah siap. Dah rebus barang-barang dah untuk berniaga. Pisang pun dah simpan banyak dah ni. Lebih kurang 20 kilo untuk berniaga hari ni. Tak ada. Habis macam tu aja lah nampaknya. Di Terengganu, situasi banjir turut menunjukkan peningkatan mendadak berbanding sebelah pagi tadi. Sehingga pukul 4 petang, 10 pusat pemindahan sementara telah dibuka menempatkan 1,044 penduduk terjejas daripada 327 keluarga di 2 daerah.
Pengarah Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu, penolong Pesuruhjaya Bomber Mat Hilman Abdul Rashid berkata, tumpuan diberi kepada penduduk di kawasan yang berisiko. Mereka digalakkan berpindah di waktu siang kerana dibimbangi waktu malam akan menyukarkan misi menyelamat. Kita telah mengalami dah 5 fasa dalam menangani banjir ini, dan kita tidak ada menghadapi masalah dari segi logistiknya, dari segi manpowernya kita tidak menghadapi masalah. Dan mungkin agak sukar sedikit kerana kebetulan kita COVID-19 ini mungkin pergerakan kita agak terbatas. Pergerakan penyelamatan juga terbatas. Jadi kita terpaksa ulang-alik banyak kali untuk mengelakkan daripada kita mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Beliau ditemui ketika meninjau keadaan banjir dan usaha menyelamatkan penduduk terjejas terdiri daripada warga emas, orang kurang upaya OKU dan seorang ibu mengandung untuk dihantar ke PPS di Kampung Pasir Gajah dan Kampung Seberang Tayur, Kemaman. Baik, Negeri Pahang mencatatkan jumlah penduduk terjejas banjir tertinggi dengan 11,086 penduduk terjejas. Diikuti Johor dengan 7,240 penduduk terjejas. Berikut adalah statistik negeri terjejas banjir setakat 4 petang tadi. Berita wilayah diteruskan dengan mengikuti perkembangan cuaca semasa di seluruh negara bersama dengan Pegawai Meteorologi. Silakan. Assalamualaikum, salam hormat. Bersama Met Malaysia petang ini kita teruskan dengan melihat kepada imej satelit terkini untuk melihat keadaan cuaca semasa. Diperhatikan kelompok awan aktif dan juga dengan kelembapan yang tinggi masih lagi banyak tertumpu di rantau Malaysia, iaitu diperhatikan keseluruhan kawasan di Semenanjung masih lagi diliputi keadaan awan yang agak tebal. Begitu juga untuk kawasan di bahagian negeri Sabah dan Utara Sarawak serta pedalaman negeri berkenaan. Dan keadaan ini membawa gambaran bahawa keadaan cuaca lembap masih lagi berlaku untuk negara kita pada hari ini. Dan seterusnya melalui amaran yang sedang berkuat kuasa ketika ini, iaitu amaran cuaca buruk masih lagi kita kekalkan sehingga ke hari esok untuk kawasan di sekitar daerah Kemaman untuk Terengganu. Begitu juga dengan sebahagian besar di negeri Pahang meliputi daerah Jerantut, Maran, Kuantan, Pekan dan juga Rumpin. Begitu juga dengan daerah Mersing untuk negeri Johor. Manakala lain-lain kawasan yang ditandakan kuning ini masih lagi berada dalam kategori amaran waspada juga dijangka sehingga ke hari esok. Keadaan yang sama juga dijangka berlaku untuk negeri Sabah meliputi bahagian Kudat dan juga bahagian Sandakan untuk negeri berkenaan juga dijangka sehingga ke hari esok. Lokasi dikuatkuaskan amaran ini dinasihatkan orang awam untuk sentiasa berhati-hati dan berwaspada kepada sebarang kemungkinan keadaan cuaca yang berlaku seperti banjir. Dan seterusnya kita lihat amaran keadaan laut terkini
Dijangka sehingga 7 Januari nanti masih lagi keadaan laut yang bergelora sehingga ke kategori ketiga. Masih lagi diramalkan berlaku untuk amnya perairan di Condor Reef North dan juga lain-lain perairan ini termasuklah perairan dalam negara meliputi negeri-negeri di pantai timur dari Kelantan sehingga ke Johor Timur. Begitu juga dengan kawasan di Sabah dan Sarawak. Dan dengan ketinggian ombak yang boleh mencapai sehingga 4.5 meter ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti bot-bot kecil, sukan dan rekreasi laut termasuklah juga aktiviti perkapalan dan menangkap ikan. Dinasihatkan orang awam untuk sentiasa berwaspada kepada sebarang kemungkinan keadaan cuaca yang boleh berlaku. Dan untuk mendapatkan info-info terkini dan sahih berkenaan dengan gempa dan juga cuaca, bolehlah terus layari di laman web kami iaitu di www.met.gov.my. Juga mengikuti kami di media sosial seperti Facebook, Instagram dan juga Twitter. Dan sekian sahaja maklumat keadaan cuaca terkini dari kami di Met Malaysia. Saya Sharifah dan teruskan dengan ramalan cuaca di bandar-bandar utama seluruh Malaysia. Beralih ke perkembangan banjir di Kota Tinggi Johor. Setakat pukul 4 petang tadi, keadaan banjir di sana belum menunjukkan sebarang perubahan. Wartawan Taufik Salimin melaporkan beberapa jalan utama dari arah Johor Bahru dan gugusan Felda ke Bandar Kota Tinggi masih ditutup. Langsung bersama Taufik untuk putera lanjut. Silakan Taufik. Baik, terima kasih Syuhaidah di Angkasa Puri. Sekarang ini saya masih lagi berada di Bandar Kota Tinggi yang mana untuk meninjau perkembangan semasa situasi banjir di daerah Kota Tinggi yang pada tinjauan kami tadi masih lagi belum menunjukkan sebarang perubahan dari pukul 12 tengah hari tadi. Dan untuk bercerita lebih lanjut untuk perkembangan semasa banjir di Kota Tinggi bersama dengan saya Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor, Tuan Fauzan Ahmad. Tuan, boleh ceritakan sikit macam mana situasi banjir di Kota Tinggi hari ini? Okey, terima kasih Encik Taufik. Untuk makluman, pada ketika ini di Kota Tinggi, trend air didapati sedang meningkat. Ini disebabkan ada dua faktor. Yang pertama, air yang di hulu telah tiba di kawasan sini yang mana hujan bermula pada hari Jumaat. Dan yang kedua dia, paras air laut, pasang surut dia juga telah menyebabkan air lambat untuk mengalir keluar ke dalam laut. Ini menyebabkan kedudukan air di kawasan Kota Tinggi ini semakin meningkat, di mana pada hari ini daripada tengah hari hingga sekarang ni kenaikan sebanyak 0.3 meter. Dan kita jangkakan juga pada pagi ini pukul 2 pagi ini dijangka air laut akan pasang setinggi 2.4 meter lebih kurang, dan ini mungkin akan menyumbang kepada kenaikan yang lebih tinggi air di kawasan Kota Tinggi ini, dan sudah pasti banyak kawasan-kawasan baru akan terjejas dan banyak kawasan yang berbahaya akan kita akan tempuhilah. Okey Tuan, macam mana dengan operasi bomba untuk menyelamatkan penduduk-penduduk terjejas di Kota Tinggi? Baik, kita di Kota Tinggi ini, zon Kota Tinggi ada seramai 165 anggota bomba yang bertugas dengan dibantu oleh 8 orang pegawai bomba. Kita ada aset sebanyak 6 buah bot, 6 4x4 dan 2 buah lori. Ini kita uruskan secara bergilir. Pada hari ini sahaja, kekuatan yang ada di Kota Tinggi ini memadai untuk menjalankan operasi menyelamat tanpa memerlukan bantuan daripada daerah-daerah yang lain.
Dan untuk makluman juga sekarang ni Jabatan Bomba peringkat kebangsaan nasional ni kita ada dipanggil forward regional base bagi zon selatan, di mana di sini akan membantu untuk sumber tenaga dan logistik jika keadaan banjir semakin teruk. Pada kita ini kita sedang buat persiapan untuk mengaktifkan regional forward base yang berada di Balai Bomba Air Hitam. Okey, Tuan, tadi macam tengah hari tadi masih lagi penduduk, ada lagi penduduk yang masih terkandas di beberapa premis di sini. Jadi macam mana setakat 4 petang tadi, adakah semua mangsa penduduk sudah dapat dipindahkan atau macam mana? Okey, sehingga hari ini seramai 464 orang telah kita selamatkan. Pada hari ini saja kita telah selamatkan seramai 113 orang. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang ramai yang telah memberikan kerjasama yang cukup baik. Walau bagaimanapun terdapat juga segelintir masyarakat yang enggan berpindah apabila disuruh untuk berpindah. Ini menyebabkan kesukaran kepada Jabatan Bomba untuk membuat kerja-kerja penyelamat, di mana apabila telah kritikal keadaan, mereka memanggil Jabatan Bomba dan ini membahayakan penyelamat dan diri mereka sendiri. Jadi saya harapkan kepada orang ramai untuk segera mematuhi arahan pihak berkuasa untuk meninggalkan kawasan untuk berada di pusat pemindahan sementara. Okey, Tuan, terima kasih untuk perkongsian ini dan semoga urusan bomba untuk menyelamatkan penduduk-penduduk terjejas dipermudahkan. Okey, apapun ketika ini keadaan apa yang saya boleh kongsikan juga, keadaan di Kota Tinggi terkawal, di mana bomba dan juga polis dan juga Angkatan Pertahanan Awam sedang giat melaksanakan kerja-kerja pemantauan bagi memastikan tiada sebarang kejadian tidak diingini berlaku, dan operasi di semua PPS di Kota Tinggi juga berjalan dengan lancar. Masing-masing sudah menerima bantuan makanan untuk kehidupan mereka pada hari ini. Sekian saja perkongsian dari Johor. Segala perkembangan situasi banjir di Johor akan dimaklumkan dari semasa ke semasa hanya menerusi saluran RTM. Kembali bersama Syaidah. Baik, terima kasih Taufik dengan laporan dari Johor. Setakat petang ini, jumlah penduduk yang dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS di Pahang semakin bertambah. Apabila berlaku pertambahan penduduk terjejas, yang paling diutamakan adalah kawalan penjagaan SOP. Mereka yang dipindahkan ke PPS sentiasa diingatkan berhubung pematuhan berkenaan agar tidak berlaku sebarang jangkitan COVID-19. Perkembangan seterusnya, kita langsung ke Dewan Orang Ramai Seri Damai bersama Ayu Norehan Saleh. Ayu, silakan. Baik, terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Saya kini berada di Dewan Orang Ramai Kampung Seri Damai, yang mana dewan ini merupakan PPS kepada penduduk yang terjejas banjir di kawasan ini. Seramai 123 orang terdiri daripada 48 penduduk ataupun keluarga yang telah pun dipindahkan ke sini sejak semalam. Baik, untuk perkembangan lanjut bersama saya ketika ini ialah pengerusi JKK Kampung Seri Damai, Encik Muhammad Amiruddin Mat Isa. Apa khabar Tuan Pat? Khabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pat, boleh ceritakan sedikit tak punca berlakunya banjir di kawasan ini? Okey, pada pandangan saya, punca-punca banjir pada kali ini yang berlaku di Kampung Seri Damai ini berpunca daripada hujan lebat, yang mana hujan telah mula turun pada awal 3 hari bulan 1 2021, yang mana air mula dinaiki melalui ladang LPPP yang berhampiran dengan kawasan kampung, dan air ini mula naik dengan mendadak, kemudian memasuki kawasan kampung, mengakibatkan satu fenomena yang agak luar biasa yang belum pernah berlaku, di mana telah menyebabkan paras air yang naik begitu mendadak. Walaupun pada hakikatnya banjir ini berpunca daripada lemparan sungai, namun keadaan yang kita tidak jangka, tiba-tiba berlakunya fenomena banjir yang di luar dugaan. Jadi punca ni saya dengar daripada hujan yang sangat lebat dan telah membanjiri kawasan barat kampung ni. Okey, jadi bagaimana SOP yang telah pun dilaksanakan di PPS ni? Okey, SOP yang kita laksanakan seperti mana telah
diarah oleh pihak-pihak atasan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, daripada Pusat Kesihatan dan juga agensi-agensi keselamatan, di mana kita menyediakan pemeriksaan suhu, kemudian daftar melalui MySejahtera, kita sediakan mask dan kita mendaftar mangsa-mangsa mengikut ketua keluarga masing-masing. Okey, baik Tuan Pat, ada berlaku tak kemungkinan peningkatan jumlah penduduk terjejas banjir selepas ini? Pada khidmat saya, seandainya cuaca yang tidak menentu ni, mungkin kalau hujan lebat yang tanpa di luar dugaan kita, nescaya kita mungkin akan menerima gelombang kedua lah pada pandangan saya. Tetapi seandainya hujan tidak turun dengan lebat, pada pandangan saya tengok limpahan air pun dah mula surut, di mana besar kemungkinan kita tidak terlibatlah dengan fenomena kedua. Okey, baik Tuan Pat. Terima kasih Tuan Pat. Untuk itu, sekian dahulu laporan saya dari Kampung Seri Damai. Kembali bersama rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Ayu dengan perkembangan tersebut. Baik, sementara itu tegas Datuk Saifuddin, orang ramai sepatutnya merujuk kepada pihak berwajib bagi mengenal pasti kesahihan foto dan video berkenaan dan bukan sewenang-wenangnya menyebarkannya. Warga netizen, tolonglah jangan menularkan video ataupun gambar yang sensasi yang boleh menyebabkan kerisauan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Pastikan perkara yang kita kongsi itu betul, ya. Dan saya juga nak nasihatkan kepada rakyat untuk perkara-perkara seperti banjir ini, bagi setiap daerah tempat yang paling baik untuk dirujuk ialah bilik gerakan daerah, pejabat daerah, ya, ataupun pejabat polis daerah. Sebab mereka memang beroperasi 24 jam dan maklumat itu tentu sahih. Tegasnya lagi, penyebaran maklumat tidak sahih juga boleh menyebabkan gangguan emosi kepada penduduk terjejas. Beliau berkata demikian ketika melawat Pusat Pemindahan Sementara PPS di Sekolah Kebangsaan Galing, Kuantan. Beliau yang juga Ahli Parlimen Indra Mahkota turut mengingatkan mana-mana badan bukan kerajaan NGO yang berhasrat menghulurkan bantuan boleh terus ke Pusat Pengumpulan Sumbangan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM di setiap daerah. Paras air di stesen Jana Elektrik Sultan Mahmud di Empangan Kenyir masih berada pada paras normal. Tidak ada istilah banjir akibat pelepasan air Empangan Kenyir itu. Ketua Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Lieutenant Kolonel Pertahanan Awam Cik Adam Irrahman berkata, ketika ini paras air berada pada tahap 142 meter, masih di bawah paras limpah 145 meter. Empangan Kenyir pernah mencatatkan 148.08 meter paling tinggi pada tahun 2014. Bagaimanapun, air limpahan akan berlaku secara semula jadi dan mengalir ke Sungai Terengganu. Alhamdulillah, kita bagi pihak Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri sentiasa berhubung rapat dengan pihak TMB bagi memastikan keadaan kesiapsiagaan paras air di Empangan Kenyir ini untuk memastikan pada tahap yang terbaik dan tidak ada berlakunya orang kata takungan air yang agak kritikal. Dan kalau kita lihat di belakang sana pun, iaitu paras air limpah masih berada pada tahap yang normal. Dan kita akan memaklumkan dari masa ke semasa berkaitan dengan keadaan berkenaan kepada masyarakat di luar sana.
Orang ramai dinasihatkan menghentikan penularan berita tidak benar sepanjang tempoh musim monsun timur laut kerana boleh menimbulkan panik. Susulan pertambahan kluster tempat kerja COVID-19, kerjasama pihak majikan amat diperlukan bagi memastikan semua amalan pekerjaan dan pekerja sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan pihak berkuasa. Kluster tempat kerja khususnya di Selangor dan Johor mempunyai kaitan rapat dengan peningkatan kes positif COVID-19 baharu sejak akhir-akhir ini. Malah pihak majikan bertanggungjawab menyediakan kediaman yang lebih teratur dan tidak sesak kepada pekerja warga asing. Majikan dan pekerja seharusnya bekerjasama dengan lebih erat untuk mematuhi SOP dengan lebih ketat lagi, dan pekerja-pekerja haruslah mengikuti cara hidup yang lebih higienik supaya mereka terhindar daripada jangkitan COVID-19. Dan apa yang saya sarankan di sini kepada majikan-majikan tidak kira swasta ataupun kerajaan, mereka harus waspada dan juga kemaskinikan diri mereka dengan data-data ataupun perkembangan terkini yang berkaitan dengan COVID-19 yang mungkin membabitkan kawasan mereka, mungkin membabitkan institusi mereka, mungkin membabitkan tempat kerja mereka. Beliau turut mencadangkan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342 dipinda bagi meningkatkan hukuman terhadap majikan yang ingkar SOP. Tindakan undang-undang juga harus dikenakan kepada mana-mana majikan yang ingkar, dan kerajaan hendaklah meletakkan penalti yang tinggi kepada majikan-majikan yang gagal mematuhi apa yang telah disarankan oleh kerajaan. Pada pendapat saya, kalau pihak kerajaan mengambil satu yang tegas kepada kilang-kilang ini dan majikan ini yang tidak mengikut SOP yang telah ditera oleh majikan. Jadi ini akan menjadi satu tunjuk ajar kepada majikan-majikan yang lain supaya mengikut SOP yang telah ditera oleh pihak majikan. Dengan cara ini, kita insya-Allah dapat mengurangkan dia punya kluster-kluster. Semalam, Kementerian Kesihatan mengesan 9 lagi kluster baharu dengan 5 daripadanya adalah kluster tempat kerja, menjadikan jumlah keseluruhan kluster di seluruh Malaysia kini sebanyak 532 dengan kluster aktif yang dipantau ialah 232. Mahkamah Coroner Seremban memutuskan tiada penglibatan mana-mana individu dalam kematian remaja perempuan Ireland Perancis Nora Ann Corin. Coroner Maimunah Aid ketika membacakan keputusan inkuas itu berkata, kematian Nora Ann adalah akibat peristiwa malang apabila gadis itu keluar dari resort penginapan dan kemudian tersesat di kawasan ladang kelapa sawit. Keputusan itu sekaligus menafikan andaian dan spekulasi yang dibuat oleh pelbagai pihak. Prosiding inkuas kes kematian Nora Ann sejak 24 Ogos hingga 10 Disember lalu membabitkan 47 saksi termasuk ibu bapa remaja berkenaan. Nora Ann, 15 tahun, merupakan anak istimewa bersama keluarganya tiba di Malaysia untuk percutian selama 2 minggu dan mendaftar masuk di sebuah resort di pantai Seremban pada 3 Ogos 2019. Dia kemudian yang dilaporkan hilang pada awal pagi keesokannya sebelum mayatnya ditemukan 9 hari selepas itu. Laporan awal bedah siasat mendapati kematian Nora Ann tidak mempunyai unsur jenayah dan disahkan mati akibat kebocoran usus berpunca kerana tidak makan dalam tempoh yang lama serta tekanan berpanjangan. Punca kebakaran 7 rumah dan kedai runcit di Kota Kinabalu awal pagi tadi dikenal pasti. Perinciannya dari Sabah bersama dengan Konstantin Palawan.
Terima kasih Syuaida dan salam sejahtera. Susulan kebakaran 7 buah rumah dan sebuah kedai runcit di Kampung Tebobon, Kota Kinabalu awal pagi tadi. Hasil siasatan awal, bomba mendapati kejadian berkemungkinan berpunca daripada litar pintas. Ketua Bahagian Penyiasatan Kebakaran JBPM Zon Kota Kinabalu, Nur Syahidatul Hafizah Selak yang ditemui di lokasi kebakaran memaklumkan siasatan awal dijalankan 6 anggota forensik. Bahagian forensik, kami tidak menolak kemungkinan bahawa ada berlaku litar pintas. Cuma pihak bomba masih dalam siasatan lah. Kami melakukan siasatan dalam kami punya prosedur, memang ada lebih kurang dalam 14 hari lah kami akan mengambil alih kawasan ni. Nur Syahidatul menasihatkan orang ramai agar merujuk kepada pihak Sabah Elektrisiti Sendirian Berhad SESB sekiranya ingin melakukan pendawaian elektrik di rumah mereka selain memastikan pemeriksaan berkala bagi mengelak insiden tidak diingini. Sementara itu, mangsa kebakaran yang ditemui memberitahu gagal menyelamatkan harta benda kerana api merebak dengan cepat. Yang hanya boleh disempatkan sedikit dokumen, anak-anak dan cucu-cucu pakcik dan kereta lah yang di depan tu. Kalau soal perabot apa semua itu memang tidak dapat diselamatkan. Kami tidak ada masa sudah untuk berkemas apapun, untuk mengeluarkan apa-apa dari rumah. Cuma nasib masing-masing ketika itu, masing-masing ada dokumen di dalam poket. Dan maksud saya IC lah. Jadi hanya kami dapat selamatkan PD saja. Pasal itu saja yang senang untuk dibawa. Kebakaran kira-kira 2.30 pagi ini menyebabkan 11 keluarga hilang tempat tinggal. Sementara itu, 11 keluarga yang hilang tempat tinggal dalam kebakaran di Kampung Tebobon tersebut akan ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Masyarakat Manggatal. Perkara ini dimaklumkan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Karambunai, Datuk Yaakob Han yang turut berada di lokasi kejadian. Ketika ini, Jabatan Kebajikan Masyarakat sedang mendapatkan data setiap ahli keluarga yang terlibat untuk tujuan agihan bantuan. Jabatan Kebajikan telah turun membuat kajian, penyiasatan kepada mangsa-mangsa yang terlibat, mengambil data dan akan memberikan bantuan awal yang sepatutnya. Selebihnya itu kita akan teliti dan melihat di mana kita boleh membantu untuk mereka membina rumah semula. Sementara itu, Pengarah Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela Sabah, Muhammad Fauzi Jumat memaklumkan akan mengaktifkan semula pelatun rela di kampung terbabit bagi memberi bantuan awal sekiranya berlaku insiden seumpama pada masa akan datang. Selepas ini akan diaktifkan lah setiap kampung lah untuk early response lah untuk kejadian-kejadian seperti ini. Jadi rela akan membantulah apa yang patut pada hari ini dan seterusnya lah apa yang patut. Sekurang-kurangnya 1 pelatun anggota rela akan ditempatkan di kawasan perkampungan yang akan memberi respon awal sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK dan ketua-ketua adat yang tidak berupaya memainkan peranan dan fungsi dengan baik akan digantikan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, sebagai mata dan telinga kerajaan, kedua-duanya perlu menjalankan amanah dengan baik sekaligus mengukuhkan perpaduan masyarakat di kawasan masing-masing. Dato' Dr. Jeffrey yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tambunan berkata, Mahkamah Anak Negeri juga perlu efektif sebagai institusi penting mengurus dan menyelesaikan aduan dan pertikaian dalam masyarakat dengan memahami adat dan budaya masing-masing. Teks ucapan beliau dibaca Pembantu Menteri Kerja Raya yang juga Adun Bingkor, Dato' Robert Tawih, ketika merasmikan Majlis Penyerahan Watika Pelantikan JPKK dan Ketua Kota Adat di Pisomperuan Square Tambunan. Sementara itu, JPKK yang dilantik menzahirkan keazaman untuk memikul tanggungjawab dengan baik. Saya akan cuba usahakan yang terbaik untuk di kampung saya dan di sini saya juga berharap kerajaan akan lebih aktifkan untuk menyalurkan pembangunan di luar bandar. Dan peranan saya sebagai pengurusi JPKK Mansuk Tengah membuat perencanaan pembangunan masyarakat yang hendak dilaksanakan di dalam kampung ataupun plan pembangunan kampung
yang seterusnya menentukan projek-projek yang perlu diutamakan dan mana yang dikemudiankan. Fungsi utama JPKK ini adalah untuk merancang dan memastikan perancangan yang dibuat untuk kampung dapat dilaksanakan. Harapan saya kepada kerajaan yang ada sekarang, semoga segala permohonan sebelum ini dan permohonan selepas ini boleh dilaksanakan. Watika disampaikan kepada seorang ketua daerah, 7 ketua anak negeri, 11 wakil ketua anak negeri dan 89 JPKK. 3 jalan dikenal pasti perlu dinaik taraf di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lumadan Beaufort bagi memudahkan pergerakan penduduk ketika berlaku banjir. Adun Lumadan Ruslan Muharam memberitahu naik taraf jalan-jalan berkenaan dianggarkan memerlukan kos sebanyak 2.5 juta ringgit. Naik taraf tersebut melibatkan kerja meninggikan jalan di Kampung Berumbai, Bangkalalak sejauh 1.5 km, Jalan Luong, Kampung Kukup 800 meter dan Jalan Suasa 500 meter. Ketiga-tiga kawasan ini mempunyai lebih 1,000 penduduk kampung. Kita cuba akan minta dengan Ketua Menteri mengutamakan jalan asas ini sebagaimana timah belanjawan kita pada tahun 2021 ini mensejahterakan rakyat dan itu yang kita harap dan juga pihak rakyat itu sendiri. Ruslan memberitahu RTM yang turut serta dalam lawatan kerja beliau sempena 100 hari dilantik sebagai Wakil Rakyat Lumadan di Beaufort. Beberapa kawasan di daerah ini telah dinaiki air berikutan hujan lebat sejak beberapa hari lepas. Dalam perkembangan lain, Ruslan memaklumkan isu air yang berpanjangan juga menjadi keutamaan beliau dan berharap dapat ditangani segera termasuk keupayaan membekalkan air takungan yang mampu bertahan selama 2 minggu berbanding 3 hingga 4 hari ketika ini. Sekian berita dari Sabah petang ini bersama saya Konstantin Pahlawan. Sentiasa pantau status kesihatan bersama kita kekang pandemik COVID-19. Kembali bersama Syuhaida Arifin di Angkasa Puri. Syuhaida. Baik, terima kasih Konstantin dengan perkembangan tersebut. Kewujudan kluster bagi COVID-19 tidak harus dipolitikkan, juga penafian kluster Stutong tiada kaitan dengan pasar Stutong. Paparan lanjut kita bersama Buma Wayne langsung dari Bumi Kenyalang. Silakan Buma. Baik, terima kasih Syuhaida. Salam Ramadan, salam sejahtera. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Profesor Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian menegaskan bahawa kluster Stutong yang diisytiharkan semalam tiada kaitan dengan pasar Stutong. Berkata demikian dalam hantaran menerusi telegram rasminya. Jelasnya, kluster Stutong berkaitan dengan tempat tinggal indeks kes bagi kluster tersebut iaitu Stutong Hyde. Katanya apabila sesuatu lokaliti telah mencapai 5 kes positif COVID-19, JPBN akan mengisytiharkan kawasan tersebut sebagai sebuah kluster. Beliau berkata setakat ini 51 individu telah disaring dalam kluster Stutong dengan 5 individu dikesan positif, manakala 22 individu lain masih menunggu hasil ujian makmal. Profesor Datuk Seri Dr. Sim juga menasihati mana-mana individu yang menjadi kontak rapat atau kontak sosial kepada kluster Stutong supaya segera menjalani ujian PCR di mana-mana klinik kesihatan atau hospital swasta. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Ding Kuong Hing meminta netizen dan masyarakat umum supaya tidak menyalahkan mana-mana pihak berhubung kewujudan kluster Mador di Rumah Uming, Sungai Mador di daerah Meradong. Beliau juga berkata isu itu tidak perlu dipolitikkan. Apa yang mustahak katanya setiap lapisan masyarakat mesti menjaga kebersihan diri dan keluarga serta mematuhi prosedur operasi standard SOP di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah ditetapkan. Beliau menyatakan demikian menerusi hantaran Facebook rasminya hari ini. 2 hari lepas, Jabatan Kesihatan menerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN telah mengisytiharkan kluster Mador selepas 8 individu yang dikesan positif COVID-19.
Hari ini merupakan hari pembukaan dan perasmian perkhidmatan farmasi Pandu Lalu Hospital Miri. Timbalan Pengarah Kesihatan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak Farmasi Abu Hassan Al-Shari Abdul Jabbar berkata, kewujudannya memudahkan urusan pesakit yang tidak perlu menunggu lama ketika datang mendapatkan ubat-ubatan. Jelas beliau, pesakit hanya perlu mendaftar untuk menggunakan perkhidmatan tersebut. Ujarnya, ubat-ubatan akan disediakan sebelum tarikh janji temu, justru pesakit tidak perlu menunggu lama mendapatkan ubat-ubatan mereka. Abu Hassan Al-Shari berkata demikian ketika hadir merasmikan perkhidmatan farmasi Pandu Lalu Hospital Miri. Beliau turut melakukan sesi melekatkan pelekat KKM di bangunan drive-thru tersebut sebagai simbolik perasmian hari pertama perkhidmatan itu. Perkhidmatan mengambil ubat kini amat mudah berbanding sebelum ini yang mana pesakit terpaksa berdepan masalah meletak kenderaan, kesesakan di kawasan menunggu farmasi dan juga tempoh menunggu yang lama. Yang baru punya kuat laju ni ambil ubat. Lepas tu saya sekejap terus pulang. Kalau ambil di kaunter berapa lama tunggu? Kalau ambil tu dekat itu hospital sana ada lambat sikit. Berapa lama biasanya kalau? Ada 9 bulan ini ambil itu. Pengenalan perkhidmatan farmasi Pandu Lalu ini merupakan antara langkah yang dapat meningkatkan perlindungan dan keselamatan staf farmasi dan juga pesakit ketika negara masih berhadapan dengan COVID-19. Farmasi Pandu Lalu ini beroperasi setiap hari bermula pukul 8.30 pagi hingga 4.30 petang kecuali hujung minggu dan cuti umum. Selain di Miri, terdapat 3 lagi farmasi Pandu Lalu yang serupa iaitu di Kuching, Kota Semerahan dan Sibu. Bangunan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP Cawangan Kuching hari ini jadi tumpuan orang ramai untuk menjalankan urusan permohonan kemudahan iSinar KWSP yang dibuka sejak 21 Disember lepas. Hasil tinjauan pemberita mendapati ada yang tiba seawal pukul 8 pagi. Di sekitar premis bangunan KWSP di Jalan Upland sesak dengan kenderaan serta orang ramai yang datang untuk mengemaskini maklumat yang penting bagi permohonan iSinar selain mendapatkan bantuan perkhidmatan bagi permohonan baharu secara dalam talian. Walaupun dalam keadaan yang sesak, pihak pengurusan KWSP turut memastikan segala prosedur operasi standard SOP dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat bagi mengurangkan risiko penularan COVID-19. Setakat ini, proses mengemaskini maklumat ahli serta bantuan permohonan baharu adalah bagi kategori 1 yang melibatkan ahli yang tiada caruman dengan KWSP sekurang-kurangnya selama 2 bulan berturut-turut semasa permohonan atau ahli yang masih bekerja tetapi telah mengalami pengurangan gaji pokok sebanyak 30% dan ke atas selepas Mac 2020. Bagi kategori ini, ahli perlu memohon dan menyemak status permohonan secara dalam talian melalui laman sesawang isinar.kwsp.gov.my dan kelulusan adalah berdasarkan data dalaman KWSP manakala pembayaran pertama untuk ahli yang layak dijangka akan dibuat bermula 11 Januari ini. Dalam pada itu, permohonan berdokumen bagi kategori 2 boleh dibuat juga melalui laman sesawang yang sama bermula 11 Januari ini dan ia meliputi ahli yang masih bekerja tetapi mengalami pengurangan pendapatan keseluruhan sebanyak 30% dan ke atas termasuk pengurangan gaji dan allowance atau pemotongan tuntutan kerja lebih masa selepas Mac 2020. Jumlah kelayakan untuk mengeluarkan wang dari iSinar adalah tertakluk kepada baki simpanan akaun 1 ahli berdasarkan butiran terkini dalam data KWSP. Sehubungan itu, ahli KWSP adalah digalakkan untuk mendaftar iAccount KWSP dan mengemaskini nombor telefon bimbit serta maklumat perbankan terkini di kios atau kaunter KWSP berdekatan bagi melancarkan proses pengesahan. Baik saudara, sekian berita wilayah dari Sarawak. Kembali bersama Syahidah di Angkasa Puri. Silakan Syahidah. Baik, terima kasih Buma dengan perkembangan tersebut. Langsung dari Kelantan meninjau keresahan penduduk di pantai kampung Pulau Kundur Pengkalan Cepa menjelang fenomena air pasang besar. Muhammad Azidi Abdullah teruskan dengan perinciannya. Silakan.
Baik, terima kasih Syuhaida. Angin kencang dan ombak kuat di perairan Kelantan dijangka berlaku hingga Khamis ini oleh Jabatan Meteorologi. Lebih 30 keluarga yang menetap berhampiran pantai di kampung Pulau Kundur, Perkara Cepa, kini bersiap siaga menghadapi fenomena air pasang besar. Wartawan Muhammad Amirul Hafiz Rosli meninjau keadaan terkini di sana. Penduduk akan dipindahkan ke pusat pemindahan sementara di Sekolah Kebangsaan Pulau Kundur jika fenomena ini menggugat keselamatan mereka. Keresahan kawasan setempat ni, penduduk ni pun tak tidur malam 2-3 malam hok sekitar kawasan air masuk ni. Semalam pun masuk lagi air ni. Kira melepasi juga ni kawasan rendah tu. Bagi Rohani Zakaria, dia sentiasa berjaga-jaga pada waktu malam memandangkan ombak besar kebiasaannya berlaku sekitar 10 malam dan berakhir pada pukul 3 pagi. Walaupun sudah biasa dengan kejadian ini, namun kebimbangan tetap ada. Sebab malam-malam ni ombak besar. Tidur malam pergi tak cukup lah. Pukul 2 baru, pukul 3 baru boleh tidur. Yang air pasir ni mati pukul 9 ke pukul 10 ke, ialah malam sikit. Surutnya pukul 2, pukul 3. Bimbanglah. Penduduk menggesa pihak berwajib agar mempercepatkan pembinaan benteng yang masih tergendala. Jadi dengan setakat ini pun saya bersyukur dan berterima kasihlah kepada pihak kerajaan dan kepada pihak JPS dan juga kontrak sendiri pun saya mengucapkan banyak terima kasih kerana banyak dah dia membantu penduduk di kawasan Patah Pulau Kundur ni. Tapi dengan besar hati saya nak minta biar dia tembok sikit lagi, lebih kurang 100 meter lagi untuk menghalang hakisan ni. Buat sama-sama waktu ni. Muhammad Amirul Hafiz Rosli, RTM. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di dua kawasan iaitu Mukim Kota dan Mukim Peringat Kota Baru bermula hari ini. Wartawan Nur Alia Ramli ada butirannya. Tinjauan di Pasar Peringat, Pasar Melo dan Pasar Borong Wakaf Cik Ye mendapati operasi perniagaan berjalan seperti biasa pada hari pertama PKPB. Bagaimanapun, peniaga mengambil inisiatif menitik beratkan pematuhan prosedur operasi standard SOP bagi mengelak penularan jangkitan daripada terus berlaku. Peniaga pakaian Kasrul Aida Mak Juno berkata, setakat ini tiada perubahan ketara terhadap jumlah kedatangan pengunjung dan juga waktu operasi perniagaannya berbanding sebelum ini. Operasi niaga, alhamdulillah lah, moja boleh jual sampai kat pukul 12 pun tak apalah. Pada tak boleh jual rasa tu, okey lah. Ada duduk rumah. Memang kita niaga ni buat kita cari makan kat ni. Memang operasi seperti biasa lah. Buka kedai apa segala tapi kat orang pengunjung kurang lah. Tak ramai lah, tak serupa dulu lah. Niaga macam biasa, cumanya dari segi SOP tu kita perketatkan sikit. Kita limit pelanggan masuk dan kita ada sediakan barcode untuk scan. Dengan suhu lah, test suhu. Kita mari pasar tani ni memang kita ikut SOP lah. Kita pakai mask, lepas tu kita jaga menjarakan sosial, lepas tu kita daftar lah. Kita daftar bagi nombor telefon, cek suhu ke apa lah. Laporan Nur Alia Ramli, RTM. Dua bahan itu tadi mengakhiri berita wilayah dari Kota Baru. Kembali kepada Syahida di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Azidi dengan langsung daripada Kelantan. Pemain bergu campuran negara Goh Sun Huat sudah bersedia untuk beraksi pada dua kejuaraan badminton di Bangkok selepas hampir 11 bulan tidak menyertai sebarang aksi kompetitif luar akibat COVID-19. Biarpun tanpa kehadiran pengarah kejurulatihan Wong Chun Han yang kini menjalani kuarantin selepas diuji positif, dia tetap bersemangat untuk mencipta kejayaan. Dengan penarikan diri pasukan Jepun selepas Kento Momota diuji positif COVID-19, Sun Huat tidak memandang mudah laluan pasukan negara. Saya tak jumpa dengan Jepun lagi. So kita hanya boleh buat untuk fokus game sendiri.
Terdahulu, China turut membuat keputusan untuk tidak mengambil bahagian kerana bimbang dengan ancaman virus tersebut. Sementara itu, Sun Huat turut berterima kasih kepada rakyat Malaysia yang mendoakan keselamatan dan kesihatan mereka serta meluahkan penghargaan kepada kerajaan kerana memberi kebenaran untuk ke Thailand. Terima kasih kepada kerajaan untuk membenarkan kita kami keluar overseas pergi tournament dan sokong kami badminton Malaysia. Beliau ditemui pagi tadi di Balai Berlepas Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Pasukan negara berlepas ke Thailand bagi menyertai Yonex Terbuka Thailand yang berlangsung dari 12 hingga 17 Januari serta Toyota Terbuka Thailand dari 19 hingga 24 Januari. Inisiatif membantu usahawan yang terjejas dalam tempoh PKPP susulan COVID-19. Kerajaan negeri Perlis dengan kerjasama sebuah hotel di negeri itu melaksanakan program Brasmana Food Truck and Flea Market atau lebih dikenali sebagai BFF. Berkonsepkan jualan produk usahawan, taman tema mini dan taman dinosaur, ia suatu kelainan dalam menggalakkan usahawan dan pengunjung melakukan aktiviti jual beli. Laporannya bersama wartawan Wan Nur Azli Wancik. Memilih lokasi laman Hotel Putra Brasmana Kuala Perlis, program BFF ini menyediakan ruang untuk usahawan memasarkan produk terus kepada lebih 1,000 pengunjung yang berkunjung ke lokasi ini setiap hujung minggu. Bukan sahaja dapat membantu usahawan, ia secara tidak langsung dapat meningkatkan pengunjung domestik untuk singgah bercuti ke Perlis dengan sasaran antara 4 hingga 5 juta pelancong sepanjang tahun ini. Jadi maknanya dalam kawasan hotel itu sendiri, kalau ditambah nilai dari segi aktiviti-aktiviti yang menarik, mampu untuk membawa lebih ramai pelancong-pelancong ke dalam negeri Perlis itu sendiri. Kemungkinan mungkin ada model hotel yang lain akan melakukan yang sama. Yang paling bagusnya tentang model ini adalah spillover kepada usahawan-usahawan kita. Macam kita tengok hari ini, beberapa usahawan kita telah menjual baju, makanan dan sebagainya, memberikan pendapatan tambahan kepada mereka. Inisiatif ini diambil sempena mengambil kira faktor-faktor dan strategi-strategi yang apabila berlakunya pandemik COVID-19 ini adalah strategi yang kami rangkakan dari segi untuk jangka pendek dan juga jangka masa panjang. Ini juga adalah rancangan hotel bagi merangkakan strategi bagi mengharungi tahun 2021. Usaha ini turut disambut baik usahawan terak makanan yang turut tidak melepaskan peluang menyertai BFS sejak dilaksanakan bermula 10 Julai 2020. Inisiatif BFF ni terima kasih jugalah sebab memberi peluang pada peniaga-peniaga sebab sekarang ni masalah COVID yang sedang melanda Malaysia sekarang ni. So dalam masalah COVID ni dia cuba bagi peluang pada peniaga-peniaga berniaga di depan halaman Putra Hotel ni, depan hotel ni. So dalam langkah-langkah SOP semua dikenakan jugalah. Walaupun BFF dibuka hanya pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad bermula pukul 6 petang hingga 12 tengah malam. Namun pendapatan diperolehi usahawan terlibat amat menggalakkan selain dilengkapi pelbagai kemudahan menerusi peruntukan Kerajaan Persekutuan. Semoga tahun baharu 2021 ini terus melonjakkan kembali ekonomi dalam kalangan usahawan dan turut merancangkan kembali pelancongan domestik. Wan Azli Wancik, Berita RTM. Baik, laporan itu tadi mengakhiri berita wilayah 4 Januari 2021. Sentiasa mengibas MySejahtera di lokasi yang anda tujui. Bersama-sama kita cegah penularan COVID-19 kerana kita masih belum menang. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.